TV KPM. Lihatlah pohon yang tinggi, Subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah, Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Lihatlah burung yang terbang, Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot tahap 2 bersama dengan saya Lokman Hakim. Amboi, dah lama rasa saya tak bertemu dengan murid-murid tahap 2. Apa pun hari ni seronok tau. Sebab hari ni kita nak belajar tentang pendidikan Islam tahun 4. Bersama dengan ustazah yang saya dengar cerita, suara ustazah ni sedap. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil ustazah kita. Hari ini saya sangat seronok sebab saya ditemani oleh dua orang cikgu. Yang pertama, jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Ya, itu dia senyuman manis dari Cikgu Azliana kita. Dan yang kedua, yang saya cakap sebentar tadi iaitu seorang ustazah yang suaranya lunak, iaitu Ustazah Rahmawati Muhammad Sharif dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 51 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Apa khabar Luqman? Alhamdulillah Ustazah, makin sihat Oh Ustazah. ya. Baik, terima kasih kepada Ustazah Rahmawati dan juga Cikgu Azliana yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan macam biasa Ustazah, kita bersama juga dengan murid-murid yang lain. Jadi boleh tak Ustazah kenalkan mereka kepada kami? Okey, baiklah Luqman dan juga semua murid di luar sana. Di sini Ustazah bukan saja sekadar berdua, bukan sekadar bertiga, tetapi ada 4 orang di Google Meet, iaitu yang pertama Ustazah perkenalkan Muhammad Firas Amsyar bin Muhammad Fairuz. Firas. Ya, lambai sikit. Lambai Firas. sikit. Handsome lah Firas hari ini. Okey, kemudian Ustazah perkenalkan Arisa Amani binti Muhammad Fahami Azri. Arisa. Okey, ceria Arisa. Kemudian Ustazah persilakan Amni binti Muhammad Faizal. Amni. Mana Amni? Amni. Ya, Amni pun comel. Ya, dan kemudian Alia Humaira binti Kamarul Arifin. Alia. Comel. Ya, comel belaka. Murid ustazah kita hari ini. Terima kasih kepada murid-murid kita di Google Meet, juga kepada anda yang sedang menonton dari rumah. Okey ustazah, hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam. Betul ustazah? Ya, betul Luqman. Jadi apakah kita punya topik dan standard pembelajaran kita? Baiklah Luqman dan juga semua murid-murid di luar sana, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari buku teks pendidikan Islam tahun 4 yang bertajuk Agung dan Mulianya Tuhanku. Bagi murid-murid yang ada buku teks, bolehlah membuka halaman muka surat 84. Okey, kita lihat seimbas lalu apakah standard pembelajaran pada hari ini.
iaitu menyatakan pengertian nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, menerangkan hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid berdasarkan dalil nakli serta terjemahannya, menganalisis kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, membuktikan keimanan terhadap nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid melalui tindakan, mengagungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmatnya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Ya, baik. Jadi itulah antara objektif pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, Betul, Tazah? betul, Jadi, Tazah, sebelum kita nak mulakan kelas, saya rasa lagi elok kalau kita baca doa dulu. Betul tak, Tazah? Ya, betul. Baiklah, Ustazah nak minta murid Ustazah, adik Firas, untuk membacakan doa. Adik Firas, Firas boleh bantu Ustazah untuk mengetuai bacaan doa? Boleh. Okey, bagus Firas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Sedap suara Firas macam Ustazah kita. Okey, Ustazah. Ya. Seterusnya apakah yang akan kita fokuskan terlebih dahulu? Okey, baiklah murid-murid. Pada hari ini, mula-mula sekali kita nak fokus tentang pengertian Al-Azim dan Al-Hamid terlebih dahululah. Baiklah murid-murid, kita lihat siapa Tuhan kita. Siapa dia Luqman, Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari ada 99 nama Allah yang dikenali sebagai Asmaul Husna. Tapi kita tak belajar 99, betul. kita nak ambil dua sahaja. Dua sahaja hari ini. Ya. Al-Azim dan Al-Hamid. Dua tu saja. Okey, mari kita lihat yang pertama, Al-Azim. Al-Azim bermaksud Maha Agung. Al-Azim bermaksud Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung daripada segala sesuatu, iaitu tiada makhluk yang boleh menandingi Allah Subhanahu wa taala. Alam ini Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Bulan, bintang, matahari, pokok-pokok, laut, malah diri kita sendiri Allah pun? Ya, kita pun Allah Subhanahu wa taala yang cipta. Betapa agung dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia yang mampu cipta seperti mana yang Allah taala ciptakan. Betul, Tazah. Ya, betul. Kemudian kita bagi contoh. Sebagai contohnya lah kan, kalau manusia tu nak mencipta patung, kita ni manusia. Ya, Allah Ta'ala ciptakan kita akal. Kita ada 5 akal. Tapi kalau manusia tu mencipta patung, patung itu tiada akal. Betul. Okey. Kemudian kita lihat pula kepada keagungan Allah pada penciptaan manusia. Contohnya lah kan, lampu. Manusia menciptakan lampu untuk menerangi alam ini. Okey, lampu manusia tidak dapat menandingi lampu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya matahari. Betul. Lampu manusia terbatas, banyak kelemahan, cepat rosak, cepat terbakar. Manakala dia boleh berubah-ubah kejap model ni, kejap lampu model ni. Manakala matahari ciptaan Allah Taala daripada dulu sampai sekarang itulah mataharinya. Betul. Tak pernah berubah. Tak pernah berubah. Okey, kalau kita sebagai manusia pula hendaklah sentiasa berasa agungnya Allah Ta'ala, hebatnya. Kita tak boleh rasa ada benda lain yang lebih hebat, yang lebih agung, yang lebih wow daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kita ini adalah hamba. Hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiada yang lebih hebat daripada penciptanya. Kerana kita ialah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini yang tak dapat ditandingi oleh manusia. Contohnya kalau nak buat pasir. Pasir Allah dengan pasir ciptaan manusia tak sama. Jauh, sangat jauh dia punya bezanya. Jadi kita janganlah merasa kita ni sangat agung, sangat kagum lah, sangat wow lah. Okay, kemudian kita lihat kepada Al-Hamid. Al-Hamid bermaksud
Maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, telah melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluk dan sangat layak dipuji. Banyakkan memuji Allah dengan menyebut alhamdulillah. Tiada yang layak dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka orang puji kita, kita suka puji orang, janganlah terlalu mengharapkan, kerana yang layak dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lihat kepada soalan pengukuhan pada hari ini. Ustazah nak tanya adik Arisa. Adik Arisa. Ya. Luqman boleh tolong bacakan soalan pertama? Boleh? Okey, soalan pertama. Al-Azim bermaksud apa? Al-Azim bermaksud apa? Al-Azim bermaksud Allah Maha Agung. Allah Maha Agung, Ustazah. Betul ke? Ya, betul. Tahniah Arisa. Tahniah, Arisa layak mendapat ganjaran daripada Ustazah. Okey, saya bagi Arisa warna hijau lah. Bintang tahniah warna Arisa. hijau. Ya, betul. Jawapannya Allah Maha Agung. Kita lihat soalan yang kedua. Ustazah nak tanya Firas. Ya. Okey. Luqman boleh tolong bacakan soalan yang Boleh, kedua? Ustazah. Yang kedua, soalannya Al-Hamid bererti apa jawapannya, Firas? Allah Maha terpuji. Allah Maha terpuji, Ustazah. Ya, betul Firas. Yeah, Jawapannya Allah terbaik. Maha terpuji. Tahniah, betul. Betul jawapan dia. Okey. Kita bagi warna Firas merah lah, Kak layak Firas. mendapat token ganjaran daripada Ustazah Rahmawati. Baik, jadi Ustazah, nampaknya murid-murid kita fokus dalam kelas, sebab tu boleh jawab. Dan sekarang kita nak rehat seketika. Boleh ke, Ustazah? Ya, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 2. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua murid yang masih lagi sudi bersama dengan saya dalam slot tahap 2. Masih lagi bersama dengan saya, Luqman Hakim, juga Ustazah Rahmawati dan jurubahasa isyarat kita, Cikgu Azliana. Okey, Ustazah, untuk segmen ini pula, kita nak fokuskan tentang apa pula? Okey, untuk fokus slot yang seterusnya, kita nak fokus tentang dalil Al-Azim dan Al-Hamid, dan juga hukum beriman dengan Allah Al-Azim dan Al-Hamid, dan juga apakah kepentingan beriman dengan Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Ya, jadi kita kena tahu apakah dalil-dalilnya, betul tak, Ustazah? Ya, betul. Jadi apakah dalilnya, Ustazah? Okey, baiklah. Kita teruskan lagi dengan dalil Al-Azim dan Al-Hamid. Dalil ini bermaksud sumber hukum. Apa sumbernya mengatakan Allah itu Al-Azim dan Al-Hamid? Kita lihat dalil nama Allah Al-Azim, rujuk surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Ustazah minta Luqman lah untuk bacakan dalil ni. Boleh, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal aliyyul azim. Maksudnya, dan dia maha tinggi, maha agung. Okay, betul ke, Ustazah? Sadaqallahul azim. Ya, betul. Tahniah Luqman. Sama-sama. Baiklah. Seterusnya kita lihat apakah dalil nama Allah Al-Hamid, iaitu surah Hud ayat 73. Ustazah juga pohon bantuan Luqman lah untuk bacakan dalil. Boleh, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu hamidum majid. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha mulia. Betul ke, Ustazah? Ya, betul. Sadaqallahul azim. Jadi, Ustazah harap semua murid-murid di luar sana telah pun mengetahui dan memahami apakah itu dalil. Kita rujuk surah ayat Al-Quran yang mana tentang Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Sesungguhnya tiada yang layak dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nak puji lebih-lebih, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan lagi dengan hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid.
Apa ya murid-murid hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Apa agaknya Luqman hukumnya? Hukumnya wajib Ustazah. Wajib, ya betul. Betul Ustazah, Ya betul ya. Ya murid-murid, hukum beriman dengan Allah Al-Azim dan Al-Hamid adalah Wajib. Wajib. Tak ada pilihan lain, memang wajib. Betul Ustazah. Baiklah, terusnya kita pergi kepada Ustaz Uji Minda. Uji Minda. Ustazah nak tanya adik Amni. Mana adik kita? Amni, baiklah Luqman boleh tolong bacakan soalan yang Boleh ketiga. Ustazah. Soalannya berbunyi begini. Apakah hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Wajib. Wajib. Terus jawab tu. Wajib. Wajib. Okey, Betul kita ke, lihat. Ustazah, Ya, jawapannya? betul. Jawapannya Ya. ialah wajib. Tahniah. Okey, tahniah Ustazah ucapkan. Okey. Baik. Layak mendapat 1 bintang daripada Ya, Ustazah tahniah, Rahmawati. Amni. Tahniah Amni. Baiklah, seterusnya Ustazah okey, tak apa. Kita teruskan lagi dengan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Kenapa ya penting sangat kita beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Ada beberapa kepentingan. Pertama, merasai keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita dah tahu tentang pengertian apa yang dimaksudkan dengan nama Allah Al-Azim, nama Allah Al-Hamid, insya-Allah secara automatik kita akan rasa dekat dalam hati kita, jiwa kita, betapa agungnya Allah Ta'ala, betapa hebatnya Allah Ta'ala. Kita dah tak rasa ada benda lain yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membentuk peribadi yang berakhlak mulia. Sebagai makhluk hamba ciptaan Allah, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk membentuk peribadi berakhlak yang mulia. Janganlah kita buat perkara-perkara yang tidak baik. Dan kemudian kita hendaklah memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih kerana apa sahaja yang kita ada, apa sahaja yang kita miliki di dunia ini, kepandaian, kecantikan, duit banyak, ada rumah, ada kereta, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pinjaman sementara sahaja. Kemudian berusaha memperbaiki diri supaya menjadi manusia yang mulia. Kita dah tahu kita ni hamba Allah, kita hendaklah sentiasa memperbaiki diri kita dari segi perangai kita, amal ibadah kita, kerana kita nak berusaha menjadi lebih baik. Kalau semalam mungkin kita buat 2-3 kebaikan, hari ini mungkin kita boleh nekat nak buat tambah lagi kebaikan, perbanyakkan lagi amal ibadah kita, zikir kita, banyakkan lagi kebaikan yang kita buat. Kemudian melazimi sikap merendah diri dan tidak sombong kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang maha agung, yang maha sempurna, yang layak dipuji. Kita ni sebenarnya tak ada apa-apa. Kita ni hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak payahlah rasa bangga, belagak sebab semua itu hanyalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan subhanallah, kan. Kita ni tak sesibuk mana pun kita kan dalam hati, sebenarnya 24 jam kita boleh je berzikir kan dalam hati. Sambil belajar, mungkin kita belajar tapi dalam hati kita sentiasa berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, baiklah, Ustazah nak tanya murid Ustazah dulu. Okey, Ustazah nak tanya kepentingan, kita nak ulang kaji kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Ustazah nak tanya Alia, boleh tolong sebutkan satu kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Sentiasa merasai keagungan Allah. Ya, betul. Sentiasa merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian Ustazah nak tanya Firas, boleh beri satu contoh kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Firas, sebutkan satu kepentingan. Okey Firas, jangan lupa onkan mic. Ya. Dia tengah mencari Ustazah. Baiklah, Ustazah nak tanya Amni. Amni mungkin boleh
cuba. Ya. Berikan satu contoh kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Kepentingan. Ya. Kepentingan. Apa yang lagi satu? Ya. Membentuk peribadi yang mulia. Ya, Peribadi betul. yang mulia. Betul. Betul. Tahniah, Tahniah. tepat sekali. Baiklah, Ustazah nak tanya Arisa. Berikan lagi contoh kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Apa dia, Arisa? Memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Ya, betul. Tahniah. Kemudian Ustazah nak tanya Firas. Firas, boleh tolong sebutkan satu kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Boleh. Ya. Okey, baik. Jadi 3 kita dah dengar. Kita nak tunggu Firas pula. Apakah jawapannya? Ya, Merendah diri. betul. Okey, Betul ke, tahniah. Ustazah? Ya, betul. Tahniah. Okey, bagus. Tahniah diucapkan. Baiklah. Ada tak ganjaran untuk murid-murid kita, Ustazah? Ya, semua layaklah Baik, mendapat bintang. semua dapat 1 bintang. Ya, semua layak mendapat Baik, bintang. Tahniah. Firas 1 bintang. Kemudian Aliyah 1 bintang. Ustazah, boleh teruskan? Okey, baiklah. Kita teruskan dengan uji minda. Ustazah nak tanya siapa yang baru kurang bintang tu? Luqman. Ustazah nak tanya Alia lah. Alia? Ya. Alia? Baiklah, Luqman boleh bantu Ustazah bacakan soalan? Boleh, Ustazah? Ya. Okey, soalan seterusnya berkaitan berikut merupakan bukan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid kecuali. Apa jawapannya? Membentuk peribadi mulia. Ya, membentuk peribadi mulia. Ya, betul jawapan dia. Tahniah, Alia layak mendapat 1 bintang daripada Ustazah Rahmawati. Ya, tahniah Aliyah. Okey, baiklah. Di dalam slot ini kita dah mempelajari tentang kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Murid-murid perlu ingat bahawa kita di dunia ini adalah sebagai hamba Allah. Jadi apa pun yang kita buat di dunia ini sebenarnya kita menuju ke alam yang abadi, iaitu alam akhirat. Kita mahu mati dalam keadaan husnul khotimah. Betul. Ya, di hujung tu kita nak memilih syurga atau neraka. Dah tentulah kita nak masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, kenalah sentiasa melakukan amal kebaikan yang baik. Banyakkan ibadah. Kita jangan, yang Allah tak suruh, yang Allah larang, jangan buat. Kita hendaklah menjadi sebagai seorang murid, kita hendaklah berusaha menjadi murid yang apa dia? Ibu bapa cakap suruh buat apa kat rumah, buat. Suruh belajar rajin, jangan malas-malas. Kalau cikgu bagi kerja sekolah, kenalah buat kerja sekolah. Sebagai hamba Allah, Allah Taala nak kita apa? Banyakkan amal ibadah. Kita hanyalah kalau kita rasa kawan kita tu hebat sangat, kita janganlah terlalu memandang terlalu macam kagum sangatlah. Sebab kehebatan ataupun kepandaian yang dia miliki itu sebenarnya adalah pinjaman, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, benda tu kalau kita itulah. Dan hari ini kalau kita rasa kita hebat, kita ingat balik semua itu datang dari Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustazah, banyak yang kita belajar di segmen ini dan kali ini kita nak rehat sekejap. Boleh ke Ustazah? Ya, boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 2. KPM. Bersua kembali dalam slot tahap 2, masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, bersama juga dengan Ustazah Rahmawati dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Azliana. Baik Ustazah, untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa pula? Okey, baiklah murid-murid, insya-Allah untuk slot segmen yang seterusnya kita akan mempelajari tentang tindakan bukti beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Okey, bagaimana tindakan kita? Bagaimana perbuatan kita untuk membuktikan kita ni sememangnya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid ya, Luqman?
Betul Ustazah. Okey, kita lihat. Yang pertama, saya seorang Muslim yang taat akan melakukan amal soleh dan menjauhi maksiat. Taat itu maksudnya patuh pada perintah. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya solat 5 waktu. Kita kena taat ya, Luqman. Kita kena solat 5 waktu. Jangan tinggal solat. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya puasa di bulan Ramadan. Maka hendaklah berpuasa di bulan Ramadan. Itu membuktikan bahawa kita ialah sebagai Muslim yang taat, iaitu akur pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian menjauhi maksiat, perkara-perkara kemungkaran, perkara yang dilarang. Kalau perkara yang amal soleh ni, perkara kebaikan, perkara-perkara yang mendatangkan pahala. Yang mendatangkan pahala yang Allah Ta'ala suruh semua kita kena buat. Kita kenalah kumpul pahala banyak-banyak. Kemudian yang Allah Ta'ala larang, contohnya mencuri, ejek kawan, mengumpat, semua itu perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Kita hendaklah menjauhinya ya Luqman. Betul, jangan Ustazah. sekali buat ya. Gosip-gosip Gosip-gosip jangan suka bergosip Betul. Okey. Baiklah, seterusnya saya sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan meyakini semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan dan berusaha dengan tekun untuk berjaya. Contohnya, kita sebagai murid, kita nak menjadi murid yang cemerlang. Cemerlang dalam peperiksaan. Sekarang dah tak ada periksa kan dalam PBD. Kita nak faham dan fokus nak kuasai sesuatu tajuk dan topik itulah. Macam mana cara kita nak pandai, nak kuasai sesuatu topik, sains ke, matematik ke, bahasa Inggeris ke, agama Islam ke, macam mana caranya? Adakah kita nak terus-terus berserah kepada Allah? Mestilah kita kena usaha dulu. Kita bila cikgu suruh pergi sekolah, kita pergi sekolah. Dah datang sekolah, kenalah masuk kelas. Fokus apa yang cikgu ajar dalam kelas. Latihan yang cikgu bagi, kita kena buat. Jangan tiru pula bila cikgu bagi kerja sekolah. Dah belajar, datang sekolah, belajar sungguh-sungguh, jawab latihan yang cikgu bagi. Kemudian kita hendaklah sembahyang, berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita dah usaha ikhtiar, kemudian barulah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh terus nak serah kepada Allah Ta'ala. Kena usaha dulu. Kena usaha dulu. Bersungguh-sungguh. Bila kita dah berusaha bersungguh-sungguh, barulah kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak berdoa pun, kita digalakkan berdoa banyak-banyak. Allah Ta'ala ni dia suka ya hamba-Nya. Lagi banyak dia berdoa, lagi banyak kita meminta kepada Allah Ta'ala, lagi Allah Ta'ala tu suka. Janganlah kita meminta kepada benda lain. Contohnya kita nak pandai, kita pergi jumpa dukun ke bomoh ke. tak boleh lah. Tak boleh ya. Kita hanyalah hendaklah berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian saya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui saya mengagungkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menggunakan nikmat dengan sebaiknya dan sentiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita diberi nikmat Allah SWT. Kita ada rumah, ada rumah, kita ada sekolah untuk tempat kita belajar. Bila Allah Ta'ala dah bagi kita nikmat untuk mendiami sebuah rumah, kita kenalah jaga rumah kita elok-elok. Bila ibu kata bersihkan rumah, kita bersihkan rumah. Jangan pula kita buat sepah kat rumah kita. Kemudian Allah Ta'ala beri kita nikmat, peluang untuk pergi sekolah. Kenalah pergi sekolah, belajar betul-betul. Jangan suka ponteng. Allah Ta'ala beri kita nikmat anggota badan yang sihat. Mata untuk melihat. Kenalah tengok benda yang berfaedah. Jangan tengok benda yang bukan-bukan. Telinga untuk mendengar. Dengar orang mengaji. Dengar perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan gunakan telinga kita untuk dengar perkara-perkara yang tidak berfaedah. Tangan ni fungsinya untuk apa? Untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Nak tolong kawan, tolong ibu bapa, tolong angkat barang. Jangan pula kita gunakan tangan kita ni untuk mencuri ke, cubit kawan ke. Tak boleh. Kaki kita pun Allah Ta'ala kurniakan nikmat anggota badan yang sempurna, yang sihat. Jangan pula kita bawa diri kita ke tempat-tempat maksiat. Contohnya pergi mana? Pergi disko ke, pergi tempat-tempat melepak dekat tembok yang tak tentu arah. Baik kita pergi ke library ke pusat sumber, pergi ke tempat-tempat, pergi ke masjid, ke surau, tempat yang boleh berjumpa dengan banyak orang yang ilmuwan dan juga orang yang soleh.
Pahala pun dapat. Ya, Ustazah, pahala pun dapat. Dan kemudian hendaklah sentiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Antara zikir yang boleh kita sebut, yang kita boleh lafazkan adalah seperti Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita boleh berzikir di mana-mana saja, walau di mana kita berada. Walaupun kita tengah dalam belajar, tengah tengok siaran Ustazah ni pun masih lagi boleh berzikir di dalam hati. Subhanallah, Subhanallah. sedapnya suara Ustazah kita. Dapat pahala tu. Dapat pahala je. Ya, betul. Kemudian, seterusnya, uji minda. Okey. Okey. Soalannya, Soalan kelima Ustazah. soalan yang kelima, boleh Ustazah minta, Ustazah nak minta adik Arisa. Arisa ada Arisa? Ya. Okey, Arisa. Ustazah nak minta tolong Luqman untuk bacakan soalan yang kelima. Boleh Ustazah. Soalan yang kelima berbunyi, pilih pernyataan yang benar. Saya seorang Muslim yang taat. Saya ke, Ustazah? seorang Muslim yang taat. Okey, ya betul. Ya, betul. Saya seorang Tepuk sikit Muslim untuk kawan yang kita. taat. Okey, baiklah Ustazah. Berikan 1 bintang untuk Arisa. Ya. Okey, baiklah. Tahniah Ustazah ucapkan. Baiklah, soalan 6. Ada siapa yang nak menjawab? Okey, angkat traffic light masing-masing. Angkat traffic light masing-masing. Semuanya berebut. Bagus. Semuanya berebut nak jawab. Ustazah nak pilih adik Amni lah. Okey, Amni. Amni. Luqman boleh tolong bacakan soalan yang ke-6? Boleh Ustazah. Ya. Soalan yang ke-6, bagaimanakah cara saya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Taala? Saya sentiasa mengagungkan Allah. Okey, saya sentiasa mengagungkan Si. Allah. Ya, kita lihat apakah Betul ke jawapan dia. jawapannya? Ya, Ya, betul. betul. Tahniah. Tahniah, Okey, Amni Amni. layak mendapat 1 token daripada Ustazah Rahmawati. Ya. Okey. Okey, baiklah, tadi kita dah belajar bagaimanakah tindakan kita, perbuatan kita. Seterusnya kita nak lihat apakah tindakan dalam kehidupan seharian sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah dan mengagumi kebesaran Allah. Apa lafaz-lafaz yang boleh, apa zikir-zikir yang boleh kita sebut apabila kita berada di beberapa situasi yang berikut. Contohnya, ucap subhanallah setiap kali melihat benda yang cantik. Contohnya kita lihat kucing yang comel, bayi yang comel. Ya, Kita betul. hendaklah sentiasa bolehlah mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Baiklah Ustazah nak minta adik Firas. Adik Firas. Firas. Ya, saya Boleh baca, boleh tolong sebutkan subhanallah 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, ya betul. Alhamdulillah. Okey, baiklah Ustazah nak dengar Amni pula. Cuba bantu Ustazah sebut subhanallah. Amni, Ya. boleh bantu Ustazah sebut perkataan subhanallah? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, betul. Bagus. Kemudian Arisa. Arisa boleh bantu Ustazah sebut subhanallah 3 kali? Arisa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, ya betul. Kemudian Alia, Ya. boleh bantu Ustazah sebut subhanallah 3 kali? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, ya tahniah, betul. Semuanya telah menjawab dengan bagus. Okey, baiklah kita tengok ucapan yang kedua. Apakah ucapan yang kedua? Ucaplah alhamdulillah setiap kali mendapat perkara yang baik. Ya Luqman, contohnya orang bagi makanan kat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenyang, Ya, sedap. dapat duit gaji. Alhamdulillah. Lagi kuat tu Ustazah. Lagi kuat dia. Kemudian ada orang bagi hadiah kat kita. Ucap alhamdulillah. Betul. Diberi kesihatan yang bagus. Alhamdulillah. Dapat kawan-kawan yang baik. Alhamdulillah. Jadi murid-murid pun hendaklah sentiasa mengamalkan ucapan alhamdulillah. Okey, baiklah Ustazah nak dengar Firas. Firas boleh ucap alhamdulillah. Firas, Ya. sebutkan ucapan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, betul. Bagus. Arisa, boleh tolong Ustazah sebutkan ucapan alhamdulillah?
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, betul. Alia, boleh bantu Ustazah sebut Alhamdulillah? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, betul. Amni, boleh bantu Ustazah sebut Alhamdulillah? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillah. Semuanya boleh mengucapkan Alhamdulillah dengan baik. Kemudian, ucap Allahu Akbar setiap kali melihat perkara luar biasa daripada kemampuan kita. Contohnya yang besar, alam cakrawala, planet, bumi kita ni. Bila kita lihat matahari, bulan, bintang, ada hutan yang tebal. Kita tak mampu nak cipta semua itu. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menciptakannya. Hendaklah menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, contohnya manusia, kita tengok bangunan-bangunan yang tinggi. Betul, memang ciptaan manusia nampak hebat, tetapi sebenarnya idea dan ilham itu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Manusia itu sendiri pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ciptakan. Jadi sehebat mana pun manusia ni, sebenarnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baiklah, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Uji minda. Okey, ada sesiapa nak jawab? Sila angkat traffic light masing-masing. Cepat. Siapa dulu? Wah, berebut ni, Ustazah. Berebut. Semuanya nak jawab. Baiklah, Ustazah pilih Alia lah. Okey, Alia. Okey, Alia. Okey. Sedia Alia, Okey, boleh Luqman tolong bacakan soalan yang ke-8? Boleh, Ustazah. Ya. Soalan yang ke-8. Lafaz zikir yang sesuai diucapkan apabila melihat Apabila melihat pelangi yang cantik dan bunga yang cantik. Alia, apa dia zikir yang sesuai? Pelangi yang indah, subhanallah. Bunga cantik, subhanallah. Oh, subhanallah. Betul jawapan Alia tu. Tahniah, Ustazah berikan 1 bintang. Tampak, Ustazah, ya. Baik. Betul. Pelangi yang Baiklah, cantik, seterusnya siapa lagi nak jawab? Sila angkat traffic light. Cepat. Siapa lagi nak jawab? Siapa cepat dia dapat. Okey, baiklah, Ustazah nak tanya Arisa lah. Arisa. Okey. Luqman, boleh bantu Ustazah bacakan soalan yang ke-9? Boleh, Ustazah. Soalan yang ke-9. Lafaz zikir yang sesuai diucapkan apabila apabila mendapat hadiah. Ada orang bagi hadiah kat kita dan kita dapat menjawab soalan dengan cemerlang. Apa ucapan yang sesuai, Arisa? Lafaz zikir yang sesuai? Mendapat hadiah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berjaya peperiksaan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedua-dua jawapan Arisa betul. Tahniah. Jadi Arisa layak mendapat lagi 1 bintang. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Angkat traffic light. Angkat traffic light. Okey, Ustazah nak tanya Firas lah pula. Firas. Okey. Luqman, boleh tolong bacakan soalan yang ke-10? Boleh, Ustazah. Ya. Lafaz zikir yang sesuai diucapkan apabila melihat matahari dan yang kedua hutan. Ya, Firas. Apa dia lafaz zikir yang sesuai? Kita melihat betapa hebatnya matahari ciptaan Allah dan juga hutan tebal ciptaan Allah. Apa lafaz zikir yang sesuai? Apabila melihat matahari, ucap Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Ucaplah Allahu Akbar. Ya, betul. Alhamdulillah. Tahniah Ustazah ucapkan kepada Firas. Okey. Baik, Ustazah. Okey. Ada lagi soalan, Ustazah? Itu saja soalan kita setakat ni. Baik, terima kasih kepada Ustazah dan terima kasih juga kepada murid-murid kita. Jadi kalau kita jumpa sesuatu yang hebat, ucaplah subhanallah, Allahu Akbar dan sebagainya. Baiklah, kita nak berehat seketika. Boleh, Ustazah? Ya, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot tahap 2.
Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot tahap 2. Dan segmen ini menarik sebab segmen ini kita nak buat apa, Ustazah? Ya, kita ada aktiviti menghasilkan kad ya murid-murid. Ya. Kita lihat dulu apa tajuk kad kita. Ustazah nak murid-murid bersedia untuk menghasilkan sebuah kad kreatif yang bertajuk kad terokai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bahan-bahan dia? Murid-murid boleh sediakan mounting board ataupun kad manila ataupun kertas yang sesuai untuk dijadikan kad. Pelbagai jenis kertas warna yang bersesuaian, hiasan kad, gunting, double tape dan juga gam. Baiklah, Ustazah nak murid-murid dan juga Ustazah bersama-sama untuk menyiapkan kad kreatif, kad terokai keagungan Allah. Baik, jom murid-murid kita buat kad sama-sama. Betul. Okey. Murid-murid di rumah pun boleh turut serta kan, Ustazah? Ya, boleh kan? turut serta. Jadi ajak ayah kita, mak kita untuk bersama-sama kita siapkan kad. Yelah Ustazah, kalau tengok kita nak buat kad ni kita ada bahan yang tajam, iaitu kita ada gunting. Jadi kalau murid-murid di rumah maupun di Google Meet nak buat tu, kena pastikan ada orang dewasa. Sebab takut bila kita terguna, terluka tangan. Bila terluka tangan, tak boleh nak menulis, tak boleh nak jawab peperiksaan dan sebagainya. Jadi pastikan ada orang dewasa bersama dengan kita. Macam saya bersama dengan Ustazah. Baik, jadi kami tengah siapkan kad. Dan murid-murid di rumah pun kena siapkan kad dan juga di Google Meet. Buat cantik-cantik, nanti kita tunjukkan di hadapan kamera apakah hasilnya. Kita nak tengok juga Ustazah kan, murid-murid kita bagaimana buat. Firas, Alia, Amni, Arisa dan juga murid-murid kita di rumah. Kalau tengok Ustazah kita buat ni macam-macam ni. Ada burung, saya tengok ada bunga ni. Kenalah dengan Ustazah. Seorang perempuan, kena ada bunga. Burung-burung sikit. Betul tak Ustazah? Ya, betul. Ya, baik. Nampaknya macam dah siap je Ustazah. Baik, jadi saya dengan Ustazah dah siap dah. Adakah murid-murid kita di Google Meet dah siap ke belum? Okey, buat thumbs up kalau dah siap. Kalau dah siap. Tunjuk sikit. Ya. Okey, baik. Jadi Ustazah, bagaimana seterusnya? Okey, baiklah Ustazah nak semua murid, keempat-empat murid sila angkat kad masing-masing. Ya, tunjukkan di hadapan kamera anda. Okey, tunjukkan di layar skrin itu ya. Okey, baiklah. Ustazah mahu Firas cuba tunjukkan kad terokai keagungan Allah dan tolong bacakan apa yang ada dekat kad awak tu. Baik, Ustazah. Okey, ya. Terokai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ayam jantan. Okey. Nama kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayam jantan. Okey, boleh tunjuk tunjuk muka surat depan. Okey, tunjuk. Okey, tunjuk. Okey, tunjuk yang kat dalam pula. Tunjuk gambar kad di dalam, bahagian dalam kad tunjuk dulu. Ya, itu dia. Cantik. Okey, sila teruskan baca. Okey, teruskan baca. Kegunaan ciptaan. Sumber makanan berkokok menandakan hendak pagi. Cara nikmat penciptaan ayam jantan. Jangan menyiksa ayam jantan. Memberi makan ayam jantan. Ya, betul. Tahniah. Hebat Firas. Firas. Sikit untuk Firas. Firas memilih ayam jantan. Ayam jantan pun merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya, betul. Okey, baiklah seterusnya. Ustazah mahu Arisa. Arisa tolong angkat, tunjukkan kad yang awak dah buat. Arisa. Okey, gambar apa tu Arisa? Air terjun. Gambar air terjun. Okey, cuba buka bahagian dalamnya Arisa. Tunjuk kepada penonton. Okey, itu dia. Okey, tolong bacakan apa yang ada dekat kad Arisa. Terokai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Air terjun. Ya. Nama kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Air terjun. Ya. Kegunaan ciptaan. Sumber air manusia, haiwan dan tumbuhan. Tempat tadahan air. Cara mensyukuri nikmat penciptaan air terjun. Tidak membuang sampah ke dalam air terjun. Sentiasa ucap subhanallah melihat air terjun. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah.
Okey, alhamdulillah. Ya, Tahniah Arisa. tahniah. Arisa memilih air terjun. Seterusnya Ustazah persilakan Alia. Alia tunjukkan kad Alia. Okey, gambar apa tu Alia? Pokok bunga tulip. Pokok bunga tulip. Alia memilih pokok bunga tulip. Okey, cuba buka bahagian dalam kad Alia. Kad terokai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nama kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pokok bunga tulip. Kegunaan ciptaan tanaman hiasan melancarkan aliran darah. Kad terokai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mensyukuri nikmat penciptaan bunga tulip. Tidak merosakkan pokok, siram pokok dan jaga dengan elok. Ya, betul. Alia, tahniah. Alia memilih pokok bunga tulip. Dan akhir sekali, Amni, tunjukkan kad Amni. Amni buat kad tentang apa, Amni? Okey, gambar apa tu, Amni? Siang dan malam. Amni memilih kejadian siang dan malam. Okey, sila tunjuk bahagian dalam kad Amni. Okey, wow, cantik. Dia buat pop up ya. Okey, sila bacakan isi kandungan kad Amni. Terokai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nama kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian siang dan malam. Kegunaan ciptaan. Siang untuk belajar, malam untuk berehat. Cara mensyukuri nikmat penciptaan siang dan malam. Belajar bersungguh-sungguh siang hari. Berehat secukupnya waktu malam. Ya, betul. Tahniah Ustazah ucapkan kepada semua keempat-empat murid Ustazah Rahmawati telah menghasilkan kad yang sangat cantik, kreatif. Betul. Dan juga memenuhi isi pelajaran kita pada hari ini ya, Luqman. Betul, Ustazah. Kita dah dengarkan jawapan-jawapan dari murid-murid kita dan sekarang Ustazah kita pun dah berada di penghujung segmen. Ya. Kita nak dengarkan sedikit rumusan berkaitan apa yang dah kita belajar pada hari ini, Ustazah. Silakan. Baiklah Luqman, pada hari ini murid-murid kita dah belajar banyak perkara. Kita dah tahu apa itu maksud nama Allah Al-Azim dan juga Al-Hamid, apa dalil dalil Al-Azim dan Al-Hamid, apa kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, bagaimana tindakan kita, apa ucapan yang boleh kita ucapkan, dan kita juga dah tengok murid-murid sekalian, dia dah tunjukkan kad kreatif masing-masing. Jadi kita sebagai hamba Allah ni, kita janganlah merasakan diri kita ni terlalu hebat kerana kita ni hanyalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini hanyalah hamba. Kita hendaklah ingat bahawa apa sahaja yang kita buat di dunia ini hendaklah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana orang lain, bukan kerana benda lain, bukan kerana nak selesaikan masalah, bukan nak harapkan hadiah daripada ibu ayah. Semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pula Ustazah menilai prestasi murid-murid kita hari ini? Okey, baiklah, keempat-empat murid ni layak mendapat 10 bintang. 10 bintang daripada Ustazah Rahmawati. Semua murid layak mendapat 10 bintang. Semua murid menyiapkan tugasan yang Ustazah Rahmawati dah bagi dan berjaya menjawab ke semua soalan yang telah diberikan. Tahniah Ustazah ucapkan. Terima kasih kepada murid-murid kita. Dan Ustazah, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, baiklah murid-murid di luar sana, kalau nak mendapatkan bahan bagi pembelajaran pada hari ini, bolehlah melayari laman web Sumberku. Baik, jom kita serbu Sumberku untuk dapatkan latihan pengukuhan. Terima kasih kepada Ustazah Rahmawati Muhammad Sharif. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Azliana Mashuri, dan murid-murid di Google Meet. Tak dilupakan juga murid-murid yang menonton di rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi. Ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hamid, Maha terpuji. Al-Azim,
Allah Maha Terpuji. Jom kawan-kawan kita beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Habib.